Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Azizul. Kelas Makmal 3B, subjek Syariah dan Kehidupan, kod DUS 30052. Hari ini saya akan mentadabbur 4 potongan surah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 43, surah An-Nisa ayat 3, surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 dan surah Al-Isra ayat 32. Untuk surah yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, maksudnya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Asbabun nuzul. Turunnya ayat ini menceritakan bahawa ayat ini ditujukan khas untuk ahli kitab, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk mengerjakan solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, iaitu menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur surah ini pula daripada tafsir Ibnu Katsir. Kita wajib mentaati dan mengerjakan suruhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan mengerjakan solat 5 waktu dan menunaikan zakat bagi yang berkemampuan. Antara hikmah yang dapat diperoleh dengan mengerjakan solat ini ialah kita dapat mengelakkan diri dan mencegah daripada melakukan segala kemungkaran. Serta hikmah yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan zakat ialah kita dapat mengelakkan diri daripada berlakunya jurang antara masyarakat. Seterusnya, surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, iaitu 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Asbabun nuzul. Turunnya ayat ini menceritakan mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat, wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut.
Tadabbur surah ini pula ialah kita hendaklah sentiasa mengambil berat terhadap golongan anak yatim dan tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar kaum lelaki supaya berlaku adil terhadap isteri-isterinya apabila sudah berpoligami. Untuk surah yang ketiga, surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, maksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Asbabun nuzul surah ini menceritakan mengenai seorang lelaki bernama Abu Junainah yang tinggal di Madinah, yang mana dia mempunyai dua jenis alat penimbang. Terdapat penimbang yang besar dan penimbang yang kecil. Dia menggunakan penimbang yang besar ketika membeli gandum atau kurma dari petani. Kemudian dia menggunakan penimbang yang kecil ketika menjual gandum atau kurma kepada orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahawa penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat ini. Hadis sahih riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Tadabbur surah ini pula ialah kita hendaklah sentiasa bersikap jujur dalam apa jua urusan sekalipun. Contohnya dalam urusan bermuamalah, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya, kerana segala perbuatan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Untuk surah yang terakhir, iaitu surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, di mana yang membawa kerosakan. Asbabun nuzul surah ini ialah dari pelbagai sumber yang ditemukan, khususnya tafsir Ibnu Katsir, di mana surah Al-Isra ayat 32 ini diturunkan kerana pada waktu itu terdapat seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Lalu dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. Selain itu, ada juga berkisah pada suatu hari di mana seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahawa dirinya telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya pulang, dan pada keesokan harinya wanita tersebut kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku dirinya telah melakukan zina dan sekarang telah hamil. Maka
Rasulullah pun berkata, sekarang ini kamu pergi dahulu sehingga kamu melahirkan anak. Setelah wanita tersebut melahirkan anak, maka wanita tersebut kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barulah baginda memerintahkan agar wanita tersebut direjam. Tadabbur surah ini ialah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya melakukan zina dan perbuatan mendekati zina. Hal ini kerana zina adalah satu perbuatan yang keji dan akan mendatangkan keburukan kepada si pelaku. Seterusnya, Islam ini adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga mengutamakan tindakan pencegahan supaya dapat mengelakkan diri daripada terjerumus melakukan kemungkaran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.